Amanat seorang doktor adalah untuk mengubati insan, penyakit dan sanubari. Tetapi, apakah dorongan bagi seorang doktor untuk berkecimpung dalam aktiviti sosial dan menjadi seorang sukarelawan? Dan bagaimana seorang sukarelawan ataupun volunteer menangani tanda soal ataupun persepsi tentang bangsa dan agama di negara Malaysia yang majmuk ini? Penceramah seterusnya adalah seorang doktor yang berhati mulia. Beliau akan berkongsi kisah perjuangan dan perjalanan hidupnya sebagai seorang sukarelawan. Sila beri tepukan gemuruh kepada Dr. Zazali bin Muhammad Yatim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Beberapa tahun yang lepas, ada seorang rakan bertanyakan saya satu soalan yang menarik. Zali, bila kamu pergi untuk membuat kerja-kerja sukarelawan, sama ada dalam misi perubatan atau misi kemanusiaan kamu, sama ada di dalam atau di luar negeri, adakah kamu percaya dan kamu yakin bahawa kehidupan mereka yang kami bantu itu akan berubah? Sejujurnya saya tidak pasti. Saya termenung seketika untuk menjawab soalan tadi. Dan jawapan saya ketika itu adalah saya tidak pasti. Akan tetapi apa yang saya pasti adalah kerja-kerja itu telah mengubah kehidupan saya. Saya mula berkecimpung di dalam dunia kesukarelawan secara aktif dan teratur apabila saya bertemu dengan sebuah NGO ini. Ianya bermula kira-kira 5 tahun yang lepas. Sewaktu saya dan isteri saya bersama beberapa rakan alumni sekolah menengah saya, iaitu daripada Kolej Melayu Kuala Kangsar, kami telah pergi ke Bandar Termeloh yang pada ketika itu baru lepas kena banjir besar Disember 2014. Niat kami adalah semata-mata untuk cuba membantu penduduk tempatan untuk membersihkan rumah dan sekeliling mereka. Kami tiba di sebuah surau dan di situ saya dapati ada segolongan lelaki dan perempuan yang berpakaian baju T berwarna biru dan seluar putih sedang sibuk, sedang tekun membersihkan surau tersebut. Saya agak ragu-ragu bertanya, mungkin mereka ini daripada luar negeri saya rasa. Muka mereka berupa Cina, mungkin Korea. Dan bila saya tanya kepada mereka daripada mereka, jawapan yang saya dapati adalah kami daripada Sushi. Oh, Sushi. Dari orang Jepun lah, saya rasa. Tapi rupanya bila kami terus berbual, kami dapati bahawa pertubuhan Suci sebenarnya adalah daripada Malaysia. Sesiapa yang pernah membersihkan kawasan selepas banjir besar seperti yang berlaku di Temeloh akan mendapati bahawa kerja-kerja pembersihan adalah satu kerja yang agak sukar. Kami mendapati dengan hanya berbekalkan water jet yang kami ada tidak cukup. Namun begitu, NGO yang kami kenali itu menolong kami sebab mereka berpengalaman. Mereka ada bersama mereka lori dan juga jentera-jentera pengangkut yang mana kita boleh gunakan untuk mengangkut barang-barang yang telah rosak. Apabila saya pulang ke Kuala Lumpur, saya membuat sedikit rujukan dan saya dapati NGO tersebut ada mengadakan klinik percuma bagi pelarian di Selayang. Dan saya mengajak isteri saya, jom kita ikut klinik percuma tadi. Dan apabila bagi kali pertama saya pergi ke klinik itu, apa yang saya dapati adalah ramai pelarian-pelarian Rohingya dirawat oleh doktor-doktor NGO yang sama. Mereka juga bukan Muslim dan di situ juga sebenarnya saya rasa terharu. Dan saya berniat untuk sungguh-sungguh mengikuti mereka. Dan seterusnya ia adalah sejarah. Saya sebenarnya adalah seorang yang suka mengembara. Antara tempat-tempat yang saya pernah pergi termasuk London, Paris, Los Angeles dan saya juga pernah ke Tibet di mana saya juga telah pergi ke Everest Base Camp. Saya seorang yang suka memanjat gunung. Di Gunung Kinabalu di Sabah telah saya panjat sebanyak 6 kali. Saya juga pernah ke Iceland seorang diri selama 10 hari untuk melihat keindahan alam yang telah Tuhan jadikan. Namun begitu, apa yang saya dapati ialah pengalaman saya bersama NGO tadi adalah sesuatu yang berbeza. Ilmu tentang hidup dan kehidupan yang saya belajar daripada mereka tidak ada diajar dalam buku-buku di universiti. Dan
inilah kisah saya. Pesat Cambodia adalah tempat pertama yang saya mengadakan misi perubatan saya. Ianya terletak di pendalaman, kira-kira 186 km dari bandar Phnom Penh, ibu negara Cambodia. Ianya terletak tidak jauh daripada Tasik Tonsellep. Tasik Tonsellep merupakan tasik air tawar yang terbesar di Asia Tenggara. Penduduk Cambodia adalah penduduk-penduduk yang amat miskin. Mereka kekurangan dari segi material, fizikal, perubatan dan sebagainya. Akan tetapi apa yang kami dapati adalah mereka suka dengan doktor-doktor di Malaysia. Mungkin mentaliti ini adalah sama dengan mentaliti orang-orang Malaysia sewaktu tahun 1960-an dulu, di mana orang-orang Malaysia sukakan doktor-doktor British. Misi kami di Pesat adalah satu misi yang memenatkan. Kami merawat ketika itu dalam 3,000 orang pesakit dalam masa 2 hari. Saya masih ingat pada malam pertama di mana kami bekerja setiap hari daripada pukul 8 pagi hingga 8 malam. Kami sudah begitu penat dan terpaksa kami memujuk pesakit-pesakit yang masih menunggu untuk datang pada hari keduanya. Mereka bersetuju. Satu yang saya dapati di Cambodia adalah disebabkan oleh kemiskinan tadi, bahagian bab kebersihan tidak dijaga dengan betul. Bila kita tanya kenapa kuku mereka panjang, jawapan mereka mudah saja. Dia tidak ada pengetip kuku untuk memotong kuku. Jadi saya tanya, macam mana you all potong kuku? Kami gigit kuku-kuku tadi. Agak kesian melihatkan benda itu. Satu perkara yang saya dapati juga amat menyedihkan adalah ada kes-kes yang kami dapati adalah sudah terlambat untuk dibuat rawatan yang sebenarnya. Satu contoh adalah seorang yang berumur dalam 40 tahun berjumpa dengan saya dengan penyakit kronik injap jantung yang sudah lama dan komplikasi pulmonary hypertension yang mana tidak boleh dioperate lagi. Seorang wanita yang belum kahwin dalam umur lingkungan 30-an telah datang berjumpa saya dengan muka yang riang. Dan bila saya tanya sakit apa, dia menunjukkan saya tentang satu ketumbuhan di ketiak kiri beliau. Dan bila saya buat pemeriksaan sebenarnya, saya dapati beliau sebenarnya mempunyai masalah kanser payudara yang kronik. Sudah masuk stage keempat, yang mana kita tidak boleh buat apa-apa. Yang lebih menjadikan saya adalah bila kita tanya dengan perempuan yang datang dengan riang tadi senyum, adakah dia tahu apa yang dia ada? Sebenarnya dia tidak tahu. Dan saya teringat kata-kata profesor saya semasa di universiti. Ignorance is a bliss. Kejahilan itu kadang-kadang satu nikmat. Jadi apa yang kami buat setelah berbincang dengan seorang doktor Cambodia, kita tidak boleh buat apa-apa. Apa yang kami rawat pada perempuan tadi hanyalah rawatan simptomatik dan kami biarkan dia pulang begitu saja. Tapi dia pulang dengan riang setelah mendapat rawatan. Di Manila, misi perubatan yang kami lakukan adalah sempena satu conference doktor di situ. Di sini disebabkan oleh conference perubatan kami mempunyai lebih ramai doktor. Kami ada kira-kira 90 orang doktor dari berbagai kebolehan sewaktu itu. Dan saya masih ingat lagi, sewaktu kami tiba di tempat klinik rawatan, klinik misi perubatan tu pada pukul 8 pagi sudah ada dalam 2,000 orang yang menunggu. Dan 2,000 orang yang menunggu ini adalah orang-orang rakyat Filipina sendiri. Mereka amat miskin, mereka tidak mempunyai kemudahan-kemudahan perubatan. Saya masih ingat lagi bila bertanya dengan ketua rombongan, kalau kita buat klinik sebegini di Malaysia, adakah kita rasa orang Malaysia akan datang? Jawapannya kemungkinan besar tidak. Sebab kemudahan perubatan di Malaysia adalah amat bagus sebenarnya. Kita ada klinik satu Malaysia, klinik kesihatan, klinik desa hinggalah ke hospital-hospital. Di Kuala Lumpur saja kita ada 4 hospital awam, tidak termasuk hospital-hospital universiti. Jadi apa yang kita buat di sana adalah banyak rawatan yang kita boleh berikan kepada pesakit-pesakit kita. Daripada rawatan perubatan, rawatan pergigian, rawatan hidung tekak dan telinga, rawatan kulit dan sebagainya. Dan banyak pesakit yang begitu seronok dan begitu gembira meninggalkan klinik-klinik kami sebab banyak mendapat rawatan-rawatan. Yang giginya sakit, hilang sakitnya sebab telah dicabut. Yang mata tidak nampak mendapat cermin mata percuma. Yang ada ketumbuhan-ketumbuhan kecil kita dapat selesaikan dengan pembedahan-pembedahan kecil. Saya masih ingat, saya merawat seorang kanak-kanak berumur 5 tahun.
tentang penyakit kulit yang dihadapinya. Setelah melawat pesakit tersebut, saya memberikan kanak-kanak tadi 2 biji coklat. Dan kanak-kanak tu dengan sopannya meminta, boleh tak saya nakkan satu lagi coklat, 1 biji lagi coklat. Saya bertanya kenapa dia nak satu lagi. Dia kata dia ada 2 orang adik dan dia nak memberikan adiknya juga coklat. Saya begitu terharu dengan semangat perkongsian yang dia ada, yang beliau ada. Ya? Jadi saya berikan dia lagi 2 coklat. Itu adalah cerita-cerita berapa susahnya orang-orang di Filipina. Di Jakarta, satu tempat di mana ramai penduduk. Di sana tujuan lawatan kami adalah untuk berkongsi, untuk melihat apakah NGO kami di sana telah lakukan kepada penduduk-penduduk yang mempunyai masalah-masalah kemiskinan di sana. Ada 2 tempat yang kami pergi. Pertama, kami melawat tempat satu penempatan di mana penduduk-penduduk miskin telah dipindahkan daripada tebing sungai Angke kepada perumahan yang lebih selesa. Didirikan juga bagi penduduk-penduduk tersebut rumah sakit, hospital dan sekolah dan tempat-tempat untuk mereka beriadah. Satu tempat lagi yang saya masih kagum melawat dan saya teringat cerita adalah satu pesantren di Jakarta. Nama pesantren itu adalah Nurul Iman. Nurul Iman mempunyai anak-anak miskin, anak-anak yatim dan anak-anak yang terbiar yang telah dijaga oleh seorang yang bernama Umi Hamidah. Umi Hamidah sebenarnya seorang Singapura. Suaminya Pak Habib baru meninggal ketika itu, orang Indonesia, dan Serci telah menolong banyak benda di situ. Kami telah menolong mendirikan sekolah, mendirikan tempat klinik sakit, dan kami juga mengajar anak-anak mereka tentang ilmu-ilmu pertanian, ilmu-ilmu peternakan dan sebagainya. Saya masih ingat lagi Ibu Hamidah bercerita kepada saya, "Doktor, bila saya bangun setiap pagi, saya harus memikirkan bagaimana untuk mencari 10,000 Sing dollar kerana dia mempunyai 10,000 lebih anak-anak di situ." Itu memeningkan kepada saya, Pak. Tapi beliau begitu gigih dan dengan bantuan suci yang kita berikan, anak-anak ini tidak terbiar. Mereka juga diajar selain daripada ilmu Al-Quran, kita ajar mereka bahasa Inggeris, bahasa Jepun, dan kita juga ajar mereka matematik dan sains. Selain daripada itu, kami galakkan mereka untuk terlibat di dalam co-curriculum, termasuk seni mempertahankan diri. Ada beberapa orang daripada Nurul Iman telah graduate hingga diterima untuk menjadi pengawal presiden. Itulah ceritanya. Dan Umi Hamidah seorang yang tabah, yang gigih. Saya masih ingat bila kami bertanya, kenapa ibu membuat apa yang ibu buat sekarang? Tidakkah ibu pernah terfikir bahawa setelah kematian suaminya, dia harus pulang saja ke Singapura? Dia kata ada terfikir sebenarnya, pulang ke Singapura. Saya seorang Singapura, lebih maju dan lebih advance. Tapi dia kata, siapa yang nak jaga kanak-kanak yang dalam 10,000 lebih ini? Mereka harus dibantu, harus diberi ilmu dan pengetahuan yang sebenarnya, harus diajar benda-benda yang praktikal supaya mereka boleh menolong diri mereka dan menolong masyarakat mereka. Saya tidak nak anak-anak saya seperti anak-anak di pesantren di sebelah saya, yang mana katanya kadang-kadang dilatih untuk menjadi pengebom berani mati. Itulah kerjanya. Dan satu benda yang saya ingat tentang Ibu Hamidah ni, bila menjaga pesantrennya adalah dia juga ikut cara Singapura tentang kebersihan. Dia amat prihatin tentang kebersihan. Dan sesiapa yang membuang sampah di pesantren dia akan didenda RM500,000, setengah juta. Saya tersenyum. Betul-betul ikut cara Singapura kamu, dia kata. Okey. Satu tempat lagi yang saya pergi adalah di Istanbul, Turki. Okey. Saya pernah pergi ke Turki sebenarnya, seperti mana saya pernah pergi ke Kambodia. Tapi apabila kamu bersuka relawan dengan NGO, Serci, kamu akan melihat satu perspektif yang berbeza. Di Istanbul, apa yang kami buat adalah untuk membantu pelarian Syria di sana. Okey, buat pengetahuan anda sekalian, pelarian Syria kalau mengikut website daripada UNHCR adalah pelarian yang paling ramai di dunia. Berjumlah dalam 6.6 juta keseluruhannya. Dan di Turki sendiri terdapat 3.5 juta.
Dan ini satu masalah yang besar bagi mereka. Jadi apa yang kita buat untuk orang-orang pelarian di Istanbul, di Turki adalah untuk menolong mereka dalam sekolah, membuatkan mereka sekolah, membuatkan mereka klinik. Dan ini amat membantu mereka. Sebenarnya mereka begitu sedih meninggalkan negara masing-masing yang di dalam peperangan. Dan apabila kami datang berjumpa mereka, yang saya paling terhibur adalah kanak-kanak. Barangkali mereka tidak berapa tahu tentang apa yang sebenarnya berlaku. Sebab mereka begitu gembira menerima kami, kunjungan kami dengan pakaian yang paling baru mereka ada. Mereka menyanyi dan tentunya mereka gembira apabila diberikan beg-beg sekolah percuma, peralatan-peralatan sekolah yang percuma untuk mereka bersekolah. Saya ingat satu peristiwa di mana bila kita bertanya kepada mereka apa yang mereka mahu, adakah apa yang paling mereka mahu sekarang, dia kata yang mereka paling mahu bagi pelarian-pelarian Syria sebenarnya adalah untuk pulang kembali ke Syria. Yang ini merupakan satu benda yang agak sukar sekarang. Peperangan mereka sudah hampir 10 tahun. Tetapi apa yang kita lihat bahawa tidak ada tanda-tanda peperangan itu akan berhenti. Di Syria kami dapati orang-orang dewasanya agak reserve, nampak sedih. Tetapi bila kita berjumpa dan berbual dengan mereka, mereka kembali gembira menceritakan tentang apa yang kita boleh bantu bagi mereka, keuangan yang kita bantu, menyekolahkan anak-anak mereka. Mereka tentu dia begitu gembira dan berbesar hati menerima. Di Istanbul, saya sebenarnya kagum dengan seorang ahli suci yang bernama Brother Faisal. Brother Faisal ni sebenarnya seorang Cina daripada Taiwan. Dia telah memeluk agama Islam, tapi telah sepenuh masa bekerja di situ, menolong beratus ribu orang Syria, membantu mereka untuk memperbaiki taraf hidup mereka. Dia dengan isterinya adalah bagi saya seorang simbol kesukarelawan yang saya kagumi. Ada satu soalan yang sering ditanya kepada saya, Zali, kenapa kamu menyertai SECI? SECI satu NGO Buddha. Kamu seorang Islam yang practicing. Kenapa kamu join SECI? Jawapan saya yang mudah adalah kenapa tidak? Kenapa tidak jika kita tahu apa itu SECI? SECI sebenarnya adalah satu NGO yang hebat. Ia telah pergi ke hampir 100 negara di dunia untuk menolong dalam misi-misi kemanusiaannya. Ia mempunyai 60 buah pejabat di 60 buah negara. Dan hospital-hospital SECI adalah hospital-hospital yang bertaraf internasional. Kita mempunyai kebolehan-kebolehan untuk membuat heart transplant, pemindahan jantung, kemudahan som-som tulang, yang mana sebenarnya adalah state of the art perubatan masa ini. Sebab nombor dua, kenapa saya pilih SECI adalah ahli-ahlinya dilatih dengan disiplin yang kuat, menepati waktu, kerja dengan bersungguh-sungguh. Ianya salah satu NGO yang sukar didapati di mana bila ahlinya pergi ke luar negeri, mereka akan mengeluarkan duit sendiri untuk membeli tiket kapal terbang dan mengeluarkan duit sendiri untuk menempah bilik-bilik hotel. Yang mana tidak banyak NGO yang membuat ini. Mereka dengan penuh ikhlas membuatkan benda-benda itu. Perkara ketiga, saya selalu menyatakan kenapa saya join SECI adalah saya selalu berpegang kepada kesamaan yang ada di antara Islam dan Buddha. Manusia sekarang sebenarnya kadang-kadang lebih cerita pada perbezaan. Kalau kita ada 10 perkara dan dalam 10 perkara itu kita ada 8 kesamaan dan 2 perbezaan. Ramai di antara orang sebenarnya bercerita tentang 2 perbezaan tadi yang mana tidak akan bawa ke mana-mana. Saya lebih suka bercerita tentang kesamaan yang ada dan ini akan membawa kita terus ke depan. Kita dapati di SECI ahli-ahlinya selalu bekerja dengan ikhlas. Konsep cinta across the globe, across race, across religion, agama kita telah tekankan. Sebab itu kalau kita perhatikan di Kambodia kami menolong mangsa-mangsa daripada agama Buddha. Di Filipina kami menolong mangsa-mangsa daripada Kristian. Di Jakarta dan di Istanbul mangsa-mangsanya kebanyakannya adalah orang-orang Islam. Bagi SECI tidak ada perbezaan. Sebab kita percaya yang cinta menolong itu adalah universal. Bagi saya,
satu benda yang telah mengubah dalam hidup saya. Saya mendapati bahawa bila kita bersukarelawan, kita akan dapati walaupun kita pernah keluar negara, mengembara, tapi bila kita buat kerja-kerja sukarelawan, baru kita mengetahui bahawa di luar sana banyak manusia-manusia yang mempunyai masalah kemiskinan, masalah kekurangan kemudahan-kemudahan perubatan, dan mereka ni perlu dan mahu dibantu. Dan apabila kita tahu tentang kesusahan orang di luar sana, barulah kita sedar bahawa betapa rahmatnya kita di Malaysia ini. Ya, Malaysia bukan satu negara yang sempurna, tapi bagi saya, di dalam ketidaksempurnaan Malaysia itu banyak kesempurnaan yang ada. Dan saya juga berpendirian bahawa memberi itu adalah sesuatu yang, dan menolong orang lain itu adalah sesuatu yang untuk kebaikan saya sendiri. Kata bijak pandai. Kebaikan adalah sesuatu yang kita tidak boleh beri kerana ia akan pulang balik kepada kita. Itulah yang saya selalu pegang. Satu yang saya ingin tekankan di sini bahawa kita sebagai seorang manusia harus banyak menolong orang. Saya pegang kepada satu hadis, saya quote daripada Darqi yang mengatakan yang terbaik antara kita adalah orang yang paling banyak memberi kebaikan pada kemanusiaan. Ianya bukan orang yang paling banyak hartanya, bukan orang yang paling tinggi pangkatnya, bukan orang yang paling tinggi ilmunya, doktoratnya, jika ia tidak menggunakan apa yang ada untuk menolong orang lain. Jadi bagi mereka yang belum menyertai sebarang organisasi, sebarang NGO, saya menyeru di sini, marilah kita sama-sama keluar dan untuk membantu di sana. Dan percayalah, hormon-hormon gembira, the happy hormones, the oxytocin, serotonin dan dopamin akan masuk ke dalam diri kita, akan menjadikan kita gembira dan bahagia, dan kita akan merasa senang seperti gembiranya kita bila kita dapat menolong seorang tua melintas jalan. Itulah rasanya, ya. Akhir kata, saya selalu bila saya pergi kepada dalam misi-misi perubatan saya, bila saya berjumpa dengan mereka-mereka telah saya tolong, saya selalu mengatakan bahawa saya tidak suka mengatakan selamat tinggal. Bagi saya lebih suka mengatakan hingga berjumpa di lain kali. Sekian, terima kasih. Perjalanan hidup sebagai seorang sukarelawan memang mencabar. Ada kalanya kerja amal yang dilakukan itu tidak mendapat sebarang ganjaran ataupun penghargaan langsung. Akan tetapi, kepuasan lebih bermakna kepada seorang sukarelawan apabila mereka dapat berbakti kepada sesiapa yang memerlukannya. Mereka bersyukur kerana masih ada kesempatan untuk membantu insan sesama. Dengan ini, saya berharap perkongsian Dr. Zazali akan menjadi sumber inspirasi untuk kita semua. Sekian, terima kasih.